من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته, dan telah memerintahkan ia Allah akan mereka dengan mentaatinya, ya Allah, dan telah melarang ia Allah akan mereka daripada memaksiatinya, ya Allah, dan setiap sesuatu berjalan ia setiap sesuatu dengan kudratnya dan kehendaknya, dengan kudratnya dan kehendaknya. Selepas Al-Imam At-Tahawi membahaskan berkaitan dengan khalqullah, dan sebelum itu membahaskan berkaitan dengan ilmullah, maka di sini beliau telah masuk kepada satu perkara yang dipanggil taklif, yang dipanggil taklif. Ringkasan daripada taklif adalah perintah dan larangan, ataupun memerintah dan melarang, ataupun al-amru dan an-nahyu. Itu adalah merupakan taklif. Manusia beribadah kepada Allah dengan mematuhi perintah dan menjauhkan diri daripada larangan. Kita lihat sepotong ayat yang kita selalu baca dan selalu dengar, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau kita perhatikan susunan ayat ini, maka kita dapati Al-Imam At-Tahawi telah menyusun susunan matanya seperti ayat ini. Maksudnya, sebelum ini disebut tentang mencipta, sebelumnya mengetahui. Selepas mencerita tentang mencipta, disebut tentang perintah. Maksudnya Allah Ta'ala tidak mencipta manusia itu abath. Afahasibtum annama khalaqnakum abathan. Adakah kamu menyangka kami mencipta kamu sia-sia? Wa annakum ilaina la turja'un. Adakah kamu menyangka kami mencipta kamu sia-sia dan kamu tidak akan kembali kepada kami? Tidak. Jadi penciptaan manusia itu disusuli dengan taklif. Disusuli dengan apa? Taklif. Taklif itulah yang dimaksudkan dengan al-amru wan nahyu, ataupun taklif itulah yang dimaksudkan dengan liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Khalqun, kemudian ya'budun. Jadi manusia ini menyembah Allah dengan apa? Menyembah Allah dengan akal dia ke menyembah Allah berdasarkan perintah Allah? Dengan akal dia ke berdasarkan perintah Allah? Dia nak sembah Allah tu, cara dia nak sembah Allah tu dengan akal dia ke dengan mengikut perintah Allah? Mengikut perintah Allah kan. So dalam ayat liya'budun itu dia ada mengandungi makna wa amarahum
bi ta'atihi wa nahahum an ma'siyatihi. Bahkan khulasah daripada agama itu adalah seperti mana Syekh Mutawalli Sya'arawi sebut, khulasah daripada syariat ini adalah if'al kaza wala taf'al kaza wala taf'al kaza. Kamu buat ni dan kamu jangan buat ni. Faham? Kamu buat ini dan kamu jangan buat ni. Ataupun kita selalu sebut patuh perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Jadi kita sebut tadi itu daripada segi kesinambungan. Faham? Kesinambungan matan. Kemudian seterusnya Imam Tahawi menyebut wa kullu syai'in yajri bi qudratihi wa masyiatihi. Setiap sesuatu berjalan ia pertama dengan kudrat Allah dan yang kedua dengan masyiatullah, kehendak Allah. Masyiatullah dengan nama yang lain iradatullah. Faham? Masyiatullah dengan nama yang lain iradatullah. Daripada ibarat ini dan seterusnya, Imam Tahawi memberi isyarat kepada satu perbahasan yang sangat besar yang berkaitan dengan af'alul ibad ataupun berkaitan dengan kasab dan ikhtiar ataupun berkaitan dengan takdir. Dia perbahasan besar. Faham? Sehingga Imam Bukhari dia ada sebuah kitab yang berjudul Bab Khalqi Af'alil Ibad. Kitab yang tuntas membahaskan tajuk ini seperti yang saya selalu sebut oleh Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti yang berjudul Al-Insan Mukhayyar am Musayyar. Manusia ini ada pilihan ke tak ada pilihan? Musayyar ni maksudnya diperjalankan. Macam boneka kan, boneka yang dia langsung tak ada pilihan. Pilihan pergerakan dia adalah pilihan yang itulah. Dia punya tok dalang tu. Dia lah. Kalau tok dalang nak tarik tangan dia ke atas, maka tangan dia ke atas. Nak turun ke bawah, maka turun ke bawah. Maka dalam memahami masalah af'alul ibad ini, maka terpecahlah golongan-golongan orang Islam. Ada yang menjadi Jabariyah, ada yang menjadi Qadariyah, Mu'tazilah. Maka sudah tentu di sana juga ada Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diwakili oleh Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Faham? Jadi soalan dia, apa pemahaman yang betul berkaitan dengan masalah ini? Yang pemahaman itu lah yang sepatutnya ataupun wajib kita beriktikad dengannya. Okey? Jadi Imam Tahawi telah mulakan dengan katanya, ini dia letakkan dasar dulu. Ini dasar. Dasar dia, setiap sesuatu dia berjalan dengan kudratullah, kudrat Allah dan kehendak Allah. Maksudnya tidak ada satu perkara pun, tidak ada satu perkara pun, syai' digunakan perkataan syai'. Tidak ada sesuatu perkara pun yang keluar daripada kudratullah dan iradatullah. Itu isyarat daripada perkataan kullu syai'in yajri biqudratihi wa masyiatihi, dan setiap sesuatu berjalan ia dengan kudrat Allah dan kehendak Allah. Kudrat ta'alluqnya adalah ta'thir. Kita ulang lagi. Dan iradah ta'alluqnya adalah takhsis. Macam contoh nak tentukan hitam ke putih si Ali ni, maka dia bertakluk dengannya iradatullah. Kemudian untuk mewujudkan sesuai dengan iradatullah, maka dengan kudratullah. Iradatullah itu dia
punya ta'alluq dia adalah takhsis. Bagi contoh sekali lagi, dia nak jadi dia ni kulit putih ke kulit hitam, iradatullah. Contohnya hitam. Dan untuk kulit hitam itu wujud di alam ini, maka apakah sifat yang berfungsi padanya? Iaitu sifat apa? Qudratullah. Faham? Jadi qudratullah ni dia taksir. Dia taksir daripada tiada kepada ada. Faham? Nak ada macam mana? Iradatullah. Faham? Nak bagi ada qudratullah. Itu yang disebutlah dalam pelajaran tauhid, wa kullu syai'in min qudratihi wa masyiatihi. Jadi semua sesuatu itu di bawah qudratullah dan di bawah masyiatullah. Kita tidak beriktikad seperti misalnya Qadariyah ke, ataupun Mu'tazilah ke, yang mana mengatakan ada sesuatu yang dia itu berlaku luar daripada kehendak Allah. Faham? Seperti mana kita semua maklum, Mu'tazilah ni dia ada satu i'tiqad yang dipanggil apa? Yang dipanggil khalqul khair. Maksudnya Allah hanya mencipta benda yang baik sahaja. Benda yang buruk bukan Allah cipta. Faham? Bukan Allah cipta. Iradatullah, masyiatullah ni hanya untuk benda yang baik sahaja. Benda yang buruk dia luar daripada masyiatullah. Kenapa akidah ini sangat teruk? Kerana di dalam i'tiqad ini terdapat dakwaan ada sesuatu ni dia tidak tertakluk kepada qudratullah. Tak tertakluk. Dia terkeluar. Dia bebas. Faham? Sebab dia kata manusia perbuatan buruk tu dia cipta sendiri. Maksudnya dengan kudrat dia sendirilah. Allah tak ada kena-mengena. Maknanya ada benda yang berlaku luar daripada kudratullah. Ada. Maknanya kudratullah tu tak tertakluk terhadap benda tu, terlepas. Sedangkan Allah Ta'ala berfirman, dialah Allah yang berkuasa atas setiap sesuatu. Setiap sesuatu syai' digunakan. Faham? Sama ada perkara itu khair, dia juga syai'. Sama ada perkara itu syar, dia juga syai'. Jadi dakwaan ada terkeluar tu bertentangan dengan firman Allah. Dialah Allah, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Faham? Wa ma tasha'u, dia bertentangan dengan wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin. Faham? Tidaklah kamu berkehendak melainkan Allah berkehendak. Okey? Kenapa Mu'tazilah menyebut seperti itu? Kita pernah sebut, dia rasa, mereka rasa kalau kita mengatakan Allah yang cipta perbuatan buruk manusia, maka kita telah menisbahkan kepada Allah benda tak elok. Dia rasa lah mencipta benda tak elok ni tak elok lah. Mencipta benda buruk ni tak elok. Sedangkan Allah ini tak buat benda yang tak elok. Jadi niat dia tu baik lah. Niat si Mu'tazilah tu baik. Maksud dia tak mahu menisbahkan secara hakiki kepada Allah mencipta syar. Jadi kita kata dia cuba untuk membersihkanlah atau mensucikan Allah dengan sesuatu yang dia dakwa tak elok, tapi dia jatuh ke dalam suatu i'tiqad yang lebih teruk lagi, iaitu dia jatuh dalam i'tiqad mengatakan ada sesuatu yang tak dapat dihandle oleh qudratullah. Manusia bertindak sendiri. Dia punya kuasa, dia punya daya, dia yang cipta. Faham? Maknanya
pada ketika itu ada khaliq selain Allah. Faham? Bahkan bukan satu khaliq, setiap orang dia yang cipta perbuatan buruk dia. So berapa jumlah khaliq ada di sana? Terlalu banyak khaliq. Faham? Bilion. Setiap orang adalah khaliq yang buat benda jahat. Bilion. Faham? Ada bilion khaliq selain daripada Allah. Sedangkan pencipta satu je, yang bersifat dengan sifat mencipta satu sahaja. Sifat mencipta ni adalah sifat yang tiada sekutu. Tiada sekutu bagi. Tak ada. Jadi dia nak keluar daripada satu masalah, tapi dia jatuh dalam masalah yang lebih besar daripada ini. Sebab itu tak betul. Okey. Seterusnya, wa masyiatuhu tanfudhu wala masyiata lil ibad illa ma sya'alahu. Dan bermula kehendaknya Allah tanfuz. Dia nafadha yanfudhu ni asal maknanya apa? Nafadha kan, melalui, tembus, dipanggil nafadha. Tanfiz, melaksanakan. Tanfuzu, terlaksana. Jadi kita tanfiz kan. Tanfiz maksudnya kita jalankan benda. Siapa yang nak tanfiz benda ni? Maksudnya siapa yang nak jalankan benda ini. Jadi masyiatullah, dan bermula kehendaknya Allah itu berlaku, lalu. Maksudnya dia berlaku tanpa ada sekatan. Macam kehendak kita ni bukan semuanya tanfuz. Ada manik terkadang, ada hail. Tetapi kehendak Allah ni adalah kehendak yang lulus. Dia terus pergi, dia terus berlaku tanpa ada manik yang boleh menghalangnya. Itu maksud wa masyiatuhu tanfuzu. Dalam ibarat yang lain, wala raddah liqada'ihi, wala mu'aqqiba li hukmihi. Wala radda liqada'ihi wala mu'aqqiba li hukmihi. Itu pun ibarat dalam akidah Tahawiyah. Wala radda liqada'ihi itu terjemahan dia, tidak ada seorang pun, ataupun dengan ibarat yang lebih umum, tidak ada sesuatu apapun yang boleh tolak. Digunakan la nafi jins. Tidak ada sesuatu apapun yang dia boleh tolak qada Allah. Tak ada. Sebab apa? Sebab masyiatuhu tanfus. Kalau Allah nak benda tu, tanfus, dia tak ada manik, dia tak ada hail. Faham? Kemudian wala mu'aqqiba li hukmihi, dan tidak ada yang boleh, kalau bahasa kita panggil, tidak ada sesuatu yang boleh counter balik hukum Allah. Allah hukum satu perkara, dia boleh counter, dia boleh batalkan. Faham? Tak boleh, tak ada. Tidak ada. Kerana apa? Wa masyiatuhu tanfusu. Dia pergi tanpa halangan. Seperti air yang bergerak tanpa halangan, seperti angin yang bergerak tanpa halangan. Wa masyiatuhu tanfusu. Okey? Wala masyiata lil ibad, dan tidak ada kehendak bagi hamba melainkan. Ini sama macam ayat yang kita baca tadi, wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Samalah, cuma didatangkan dengan takbir yang lain. Wa ma tasyauna illa an yasha Allahu rabbul alamin. Dan tidak ada sebarang kehendak bagi hamba-hamba melainkan apa yang menghendaki ia Allah untuk mereka. Kemudian fa tu tafri'. Oleh kerana itu, maka oleh kerana itu, maksud oleh kerana kenyataan tadi, wala masyiata lil ibadi illa ma sya'alahum, fa tu tafri'. Tafri' daripada kenyataan wala masyiata lil ibadi illa ma sya'alahum, maka oleh kerana itu, ma sya'alahum kana, apa-apa, ma ni umum,
apa-apa yang berkehendak ia Allah untuk mereka, kana, berlakulah ia. Jawab kepada masya. Wa ma, dan apa-apa, ma sirah umum, yang tidak mahu ia Allah. Sini dia tak datangkan lahum, sebab dah datangkan sebelum ni, so kita yang takdirkan sendiri. Faham? Wa ma lam yasha' ay lahum, dan apa-apa yang tidak berkehendaki ia, yakni untuk mereka, lam yakun, maka tidaklah berlaku ia ma lam yasha'. Sebab apa? Sebab la masyi'ata lil ibadi illa ma sya'ala. Jadi maksudnya apa? Maksudnya bila kita ada sesuatu kehendak, kehendak kita tu tak akan, bila kita ada suatu kehendak kan, wujudnya kehendak dalam diri kita menunjukkan kehendak itu telah dikehendaki oleh Allah. Faham? Tak faham? Sebab kalau Allah Ta'ala tidak berkehendak, kehendak dengan mana iradah. Faham? Kalau Allah Ta'ala tidak berkehendak, maka kehendak tu tak akan ada. Kan kita dah belajar, semua perkara yang wujud sebelumnya itu telah ada iradatullah. Faham? Dia tak ada benda yang wujud, tapi tak ada, Allah Ta'ala tak ada iradah padanya, tak ada. So bila wujudnya suatu perkara, kita dah faham dah, wujudnya perkara itu sudah tentu telah ada iradah azaliyah terhadapnya. Sebelum wujud kita tak tahu apa iradatullah, tak tahu. Tapi kalau perkara itu sudah wujud, kita sangat meyakini, pertama, ilmu Allah sesuai dengan yang wujud itu. Maksudnya Allah Ta'ala tahu sejak azali lagi benda itu akan wujud seperti itu. Faham? Kalau dia dah wujud. Yang kedua, bila benda itu dah wujud, maka kita sangat meyakini kewujudan dia itu bertepatan dengan iradatullah. Kewujudan dia seperti itu bertepatan dengan iradatullah yang azali. Yang ketiga, bila sesuatu itu wujud, maka kita meyakini bahawasanya dia wujud itu dengan kudratullah. So 3 perkara. Faham? Bila satu perkara itu wujud, pertama kita sangat meyakini dia wujud muwafiq dengan ilmu Allah. Bila sesuatu itu telah wujud, kita meyakini bahawasanya dia wujud sesuai dengan, ataupun dia wujud kerana iradatullah. Dan bila dia wujud dan telah ada, maka tidak lain tidak bukan kewujudan dia itu adalah kesan daripada qudratullah. Kesan daripada qudratullah. Kerana tidak ada yang dapat memberi bekas, memberi kesan melainkan Allah. Tidak ada yang dapat ubah dari satu keadaan ke keadaan yang lain melainkan Allah. Jadi dalam banyak-banyak sifat tu, sifat mana yang ada kaitan taksir qudratullah. Faham? Dia bukan bertakluk dengan sifat sama', dia bukan bertakluk dengan sifat basar, tetapi dia bertakluk dengan sifat qudrah. Jadi okey, setelah itu, setelah faham akidah ini, pergi kepada yang seterusnya, masalah hidayat dengan kesesatan. Perkara inilah yang dia jadi konflik pemahaman lah. Sebab kita tengok kat atas muka bumi ni ada orang sesat, ada orang baik kan. Mu'tazilah kata dia sesat itu dia yang buat. Faham? Dia yang cipta. Allah tak ada kena-mengena. Faham? Allah Ta'ala tidak ada kena-mengena. Maka kita dah faham bahawasanya setiap sesuatu itu berlaku dengan kudratullah. Bila berlaku dengan kudratullah, maksudnya Allah ada kena-mengena. Dia berlaku dengan kehendak Allah.
maka maksudnya Allah ada kena mengena. Jadi macam mana tu? Sebab itu akidah yang tulen ni dia keluar di antara darah dan juga najis. Pemahaman dia itu dia keluar daripada kekusutan kefahaman, min baini farthin wa damin labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Dia keluar di antara farth, najis, wadamin, darah, keluarlah laban yang murni, yang boleh, yang sesuai ditelan oleh orang yang meminumnya. Jadi kita tengok, ini akidah ahli sunnah ni. Yahdi man yasha'u wa ya'simu wa yu'afi fadlan wa yudhillu man yasha'u wa yakhdhulu wa yabtali adlan. Jadi manusia ni dia hidup di antara fadlullah dengan adlullah. Apa dia? Fadlullah dan adlullah. Fadlullah, adlullah. Ataupun kita kata seseorang yang dia masuk syurga, dia masuk syurga fadlan, anugerah. Dia masuk anugerah ni, macam kita, kalau kita nak faham maksud fadlan ni, dia tak boleh naik kelas, tapi naik juga fadlan. Maksudnya dia dapat itu bukan sebab kelayakan dia, bukan sebab imbalan yang fair atas apa yang dia buat. Kalau dia dapat lebih daripada apa yang dia buat, itu bukan fair. Faham tak? Itu bukan setimpal, tapi dia sebenarnya dia buat sikit, dia diberi lebih. Kalau nak kira apa yang dia buat tu, dia tak layak dapat pun, tapi bagi juga, maka itulah yang dimasukkan dengan fadlan. Faham? Itu yang dimaksudkan fadlan. Jadi sesiapa pun masuk syurga, hatta Nabi sendiri menyebut kan, setiap orang yang masuk syurga, dia masuk syurga dengan fadlullah, bukan dengan amal dia. Maksud bukan dengan amal dia tu, bukan amal dia tu yang beli syurga tu, yang jadi tukaran syurga. Maksudnya nilai amal dia itu setimpal sehingga boleh dapat syurga banyak tu. Tak ada. Itu bukan fadlan, itu mukafaatan. Itu dipanggil apa? Mukafaah. Mukafaah tu maksudnya kita bagi fair, setimpal dengan dia buat. Memang dia layak. Okey, satu perkara. Satu lagi, ibarat ini adalah isyarat kepada akidah Songsang, Mu'tazilah. Dia ada satu akidah Mu'tazilah ni, nama akidah tu kita panggil Ri'ayatul Aslah. Faham? Apa nama akidah tu? Ini mudah nak hafal. Ri'ayatul Aslah. Ri'ayatul Aslah ni Mu'tazilah kata, kita kata walaisa 'alallahi syai'un yajibu. Tidak ada sesuatu pun yang wajib atas Allah. Wajib, macam kita kata ada manusia ada wajib kan? Kena, maksudnya Allah kena buat. Kena buat. Tak boleh tidak buat. Itu maksud wajib. Maka akidah Ahlussunnah wal Jamaah, walaisa 'alallahi syai'un yajibu, tidak ada sesuatu pun yang wajib atas Allah. Mu'tazilah kata apa? Wajib bagi wajib ke atas Allah ri'ayatul aslah. Dalam tindakannya wajib meraihkan yang terbaik. Maksudnya kalau orang tu kat dunia tak pernah buat dosa, wajib dia dimasukkan ke dalam syurga. Wajib. Kalau orang itu dia buat jahat, wajib dia dimasukkan ke dalam neraka. Kita kata kenapa kenapa perbuatan Allah tidak disifatkan dengan wajib? Wajib ni maksudnya tak ada pilihan. Faham?
Bila kita kata benda tu wajib, maksudnya tak ada pilihan. So bila tidak ada pilihan, maka dia bertentangan dengan sifat iradah. Apa dia? Sebab lawan kepada sifat iradah adalah karahah. Karahah ni terpaksa. Orang yang buat sesuatu, dia tak ada pilihan tu, orang tu dipanggil terpaksa. Faham? Orang yang buat sesuatu, dia boleh buat apa yang dia nak, barulah dia dipanggil bebas dalam pilihan dia. Maka mengatakan ada sesuatu yang wajib atau Allah, maka dia bertentangan dengan sifat iradah. Dia bertentangan dengan apa? Sifat iradah. Maka Mu'tazilah kata ri'ayatul aslah adalah mesti. Kita kata ini i'tiqad, segi i'tiqad. Kalau Allah Ta'ala memasukkan orang yang seumur hidup dia tidak pernah buat dosa, masukkan dia dalam neraka, Allah Ta'ala boleh buat. Dan setelah dia buat, dia tidak boleh disifatkan dengan zalim. Faham? Boleh buat satu perkara, boleh lah, walaupun salah pun boleh buat juga. Setelah dia buat itu, dia tidak boleh disifatkan dengan zalim. Wala yusafu ba'dahu bizulmin wa ma rabbuka bizallamin lil 'abid. Kerana apa? Kerana yang dimasukkan dalam neraka itu adalah milik dia. Dia malik, yatasarrafu fi milkihi ma yasha. Kerana malik ni, pemilik, dia buat atas benda yang dia punya ikut suka dia. Faham? Ikut suka dia. Itu i'tiqad. Yang berlaku tak berlaku. Sebab Allah Ta'ala dah janji siapa begini masuk syurga. Tapi kita punya i'tiqad, kalau Allah nak masukkan Fir'aun dalam syurga, dia boleh masukkan. Walaupun Fir'aun ni kata ana rabbukumul a'la. Sebab syurga dia punya, Fir'aun pun dia punya. So ikut suka. Kecuali syurga tu orang lain punya. Faham? Macam kita lah, orang tu dia punya syarikat, dia letaklah syarat-syarat nak ambil kerja. Tapi ada satu orang ni, anak kawan dia ke, tak cukup syarat. Dengan tak ada SPM-nya, dengan apa pengalaman pun tak ada, kriteria yang dia letak dan syarat temuduga tu memang tak ada. Tapi dia ambil juga. Dia ambil juga. Ada siapa boleh petikai dia tak? Apa ni ambil dia bekerja? Kata gini-gini, kita ikut suka lah. Dia punya. Tapi kalau syarikat tu bukan dia punya, Dia adalah petugas, dia bekerja. Walaupun dia bos, dia bekerja juga. Jadi manager, maksudnya pemilik, dia letak syarat. Pekerja yang nak kerja kat sini, syarat dia macam ni, macam ni, macam ni. Dia langgar syarat tu, tak boleh. Sebab dia hanyalah pekerja. Dia tak boleh bertindak luar daripada keizinan pemilik syarikat tersebut. Faham? Jadi begitulah. Yahdi man yasha. Yahdi tu dia muqabalah dengan yudhillu man yasha. Wa ya'sim, muqabalah dengan yakhdhulu. Wa yu'afi, dia muqabalah dengan wa yabtad. Jadi dia buat tu dengan muqabalah yang tepat. Faham? Yahdi lawan dia yudhil. Yahdi memberi hidayah, yudhil menyesatkan. Wa ya'sim, memelihara. Memelihara tu maksudnya memelihara, sama ada jaga daripada dosa ataupun jaga daripada keburukan. Ya'sim ni jagalah. Baligh ma unzil, wallahu ya'simuka minan nas, kan? Ya'sim ni sama ada jaga daripada dosa. Orang maksum. Kenapa orang maksum dia panggil maksum? Maksudnya dia dijaga dari dosa. Maksum. Ataupun ya'sim tu maksudnya menjaga daripada keburukan, menjaga, memelihara. Lawan dia apa? Yakhdhul. Yakhdhul ni terjemahan dia apa? Membiarkan tanpa bantuan. Kalau kita tengok orang tengah dibuli, dipukul, kita biar je, tak pergi tolong dia, tak kira report polis ke, perbuatan kita tu
dipanggil khidlan. Khidlan ni dia biarkan tanpa bantuan. Itu maksud yakhzul. Jadi yakhzul lawan kepada ya'sim. Ya'sim bila keburukan nak datang kepada orang tu, Allah jaga, itu dipanggil ya'sim. Tapi yakhzul, keburukan datang kepada orang tu dibiarkan, keburukan itu datang melanda, maka itu dipanggil yakhzul. Allah boleh jaga daripada keburukan siapa yang dia nak. Allah biarkan tanpa dibantu sesiapa yang dia nak. Dan yu'afi, memberi afiat. Lawan dia yabtali, mendatangkan bala. Dia boleh memberi afiat daripada sesiapa yang dia nak, dan dia boleh mendatangkan bala kepada sesiapa yang dia nak. Kerana apa? Kerana masya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Kerana masya'alahum kana wa ma lam yasha' lam yakun. Kerana wala masyiatan lillahi la masya'allah. Itu semua bertitik tolak daripada kenyataan di atas. Wa ma tasyauna illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Ibarat yang seterusnya ni ada kaitan juga, tapi kita belum terangkan lagi sebenarnya bagaimana kita nak memahami dengan baik masalah af'alul ibad, masalah ikhtiyar, masalah kasbul ibad. Wallahu a'lam bishawab.